Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita buat kali pertama dalam kelas online dengan cikgu. Jadi nama cikgu Cikgu Syirah untuk siapa yang tak kenal lagi. So sebelum ni cikgu ajar sains lah tingkatan 4 dan 5, juga tingkatan 1 dan 2. So tahun ni cikgu ditugaskan untuk mengajar biologi KSSM untuk SPM 2021 2022. Okey. Cikgu sebenarnya sebelum ni pernah dah mengajar biologi tingkatan 4 dan 5 semasa cikgu mengajar di SMK Tunku Said Putra, Baling. Lepas tu bila cikgu pindah ke sini, cikgu kena mengajar matematik. Lama cikgu mengajar matematik, lepas tu disuruh pula ajar sains tingkatan 4, 5, 1 dan 2. Jadi tahun ni up lagi lah cikgu, disebabkan cikgu Pia dah naik pangkat. Jadi tak ada orang nak mengajar biologi. Cikgu ambil tanggungjawab ni untuk kembali semula ke arena biologi. So sama-samalah kita. Sebab biologi kali ni pun KSSM yang baru. Jadi cikgu insyaAllah akan cuba yang terbaik. Sebab cikgu pun dah diberikan pendedahan. Kontennya ada yang ditambah baik lah. Konten sama je macam cikgu mengajar dulu tapi ditambah baik dan ditambah lagi dengan unsur-unsur kebat lah. Kalau dulu kebat dia tak banyak macam sekarang. Untuk kamu punya tahun 2021, 2022 ni kebat dia makin tambah lagi lah, lanjutan daripada yang kamu belajar masa form 1 sampai form 3 tu. Jadi kita tambah lagi. Okey, basically kita akan belajar biologi ni, nama pun biologi KSSM, kamu pun dalam DLP, jadi kita akan lanjutkan juga. Sama juga dalam dual language program lah, cikgu akan most kita punya kelas dalam bahasa Inggeris, tapi jangan bimbang, cikgu akan translate juga. Kita akan bagi dual language lah, dalam bahasa Melayu pun kita akan bagi juga. Jadi harapnya tak ada masalah lah nak ikuti biologi ni. Okey, sebelum tu kita tengok dulu kod untuk mata pelajaran biologi dalam SPM kamu nanti ialah 4551. Jadi dalam video ni cikgu akan kita akan berkenalan dulu dengan subjek biologi kita ni. Berapakah topik dia masa tingkatan 4 sajalah, kita fokus tingkatan 4 lah, nanti tingkatan 5 cikgu cerita lain. Kita nak tengok berapa tema, ada berapa tajuk. Lepas tu cikgu akan terangkan juga tentang berapa paper yang kamu kena ambil untuk KSSM nanti, SPM nanti. Okey. Okey, mula-mula sekali kita akan tengok dulu buku teks kita. Okey, kita tengok kat sini. Okey, buku teks kamu nampak kat sini lah. Kamu mesti dapatkan buku yang betul lah. Buku biologi form 4, kat depan dia ada gambar mengkarung. Okey, biologi form 4. Kita tengok kat situ mengkarung ni. Keluaran Maastricht 9 Maret 2019. So kita nak tengok kat sini ada berapakah kat sini buku teks kamu nanti. Kamu akan tengok. Okey, kalau kamu tak dapat lagi kopi ataupun naskah buku teks kamu boleh pergi dekat link yang cikgu akan share dalam grup nanti. Kamu just download daripada menggunakan ID Delima yang diberi oleh pihak sekolah tahun lepas kan. Gunakan ID Delima tu, kamu download buku teks ni. Sangat cantik, colourful. Dan kamu boleh tengok kat situ dia bagi pelbagai sumber. Kamu boleh gunakan QR code reader, kamu boleh gunakan gambar 3D punya. Yang penting kamu mesti ada apps ni lah untuk QR reader ni, QR code reader. Lepas tu actual AR tu kamu nak tengok gambar dalam 3D lah. Macam buku kamu masa form 1 sampai form 3 tu, serupa sajalah. So kita nak tengok ada 2 tema sebenarnya dalam biologi tingkatan 4. Yang pertama adalah fundamentals of biology. Dalam tu ada 7 bab lagi ya. Kita tengok pada yang pertama sekali,
Introduction to Biology and Lab Rules. Kat sini biasalah bila kita masuk lab yang pertama kali kita mesti tahu apakah sendiri biologi tu. Lepas tu kita kena tahu peraturan makmal. Lepas tu cara kita nak berkomunikasi dalam biologi dan juga penyiasatan saintifik dia. Bab yang kedua kita dah mula masuk kalau dulu waktu form 1 kamu belajar tentang sel haiwan, sel tumbuhan. So kat sini kita akan belajar lebih detail lagi. Kita akan belajar tentang cell biology and organization. Kita akan tengok cell structure and function. Kalau dulu sikit saja, so yang ni kita deep down lagi, narrow down lagi. So kena belajar lagi, ada beberapa organel lagi yang kamu perlu tambah lagi. Kalau dulu kamu belajar nucleus, membrane cell, cytoplasma, what else, mitochondria, tapi yang ni kena tambah lagi Golgi apparatus dan sebagainya, banyak lagi, RE lah, macam-macam nanti. Dan juga kat sini kamu kena belajar juga movement of substances across a plasma membrane. Yang ni kalau dulu belajar sikit-sikit, ni kena dalam lagi. Yang keempat, chemical compositions in a cell, semua belajar dalam nah. Metabolism and enzymes, cell division, cellular respiration. Kemudian kita akan masuk tema yang kedua iaitu Physiology of Humans and Animals. Iaitu bab 8 Respiratory Systems in Humans and Animals. 9 Nutrition and the Human Digestive System. Dulu dah belajar dah sikit. Kali ni kena tambah lagi, dalam lagi. Maklumlah nak jadi doktor lah, nak jadi ahli farmasi lah, mesti kena tahu kan. Nak jadi ahli optometri. Okay, next dalam bab yang kedua tu transport in humans and mana ni? And animals. Lepas tu kita ada 11 immunity in humans. Kat sini kita belajar tentang body defense. Kita boleh relate dengan kita sekarang ni COVID-19 nak cari vaksin apa semua tu kan. Bab ke-12 coordination and response in humans. Bab ke-13 homeostasis and the human urinary system. Bab yang ke-14 support and movement in humans and animals. Bab yang ke-15 sexual reproduction, development and growth in humans and animals. So dalam tema yang kedua, fisiologi tu kita ada 8 tajuk. Tema pertama 7 tajuk, tema kedua 8 tajuk. So total kita ada 15 topik lah, yang 15 bab yang kita kena cover dalam biologi tingkatan 4. InsyaAllah jangan risau. Ni setengah tu dah kecut, takut dah nak belajar biologi ni. Sebenarnya biologi ni dia dekat dengan diri kita, apa yang berlaku kat diri kita. So janganlah risau sangat. Kita seronok apa boleh cerita dengan detail apa yang berlaku. So kamu akan lebih faham tentang diri kamu sendiri dan kamu bersyukur. Semuanya tu Allah jadikan ataupun Tuhan Allah jadikan dengan begitu detail sekali, berlaku sekelip mata, tapi kita nak explain tu punyalah panjang lebarnya kan. Okey. Okey, untuk seterusnya cikgu akan tunjukkan pula perancangan ataupun kontrak latihan kita untuk tahun 2021. Kontrak latihan ni cikgu akan bagi dalam grup dan juga nanti bila kamu mai secara bersemuka dengan cikgu nanti pada bulan April, cikgu akan bagi hard copy lah, cikgu akan bagi salinan untuk kamu tampal dalam buku latihan nantilah. So kat sini kita tengok ada semua tadi ada 15 topik dan kita harap kita dapat habiskan mulai Januari sampailah bulan Oktober, sebab bulan November dah peperiksaan akhir tahun dah kan. Ni peperiksaan akhir tahun. So kita tengok kat situ untuk topik 1 bulan Januari kita rancang nak habiskan. Topik 2 dan 3 dalam bulan Februari sebab Cell Biology and Organization ni rasa sikit sahaja. So kita gabung 2. Untuk bulan Mac topik yang keempat dan kelima. Serta lepas tu kita ada penilaian kurikulum 1. Lepas tu topik yang ke-6 dan ke-7 pada bulan April. Bulan Mei topik 8. Lepas tu ada pula peperiksaan pertengahan tahun. Lepas tu bulan Jun kita ada topik 9, bulan Julai topik yang ke-10 dan 11, bulan Ogos topik ke-12 dan 13,
September. Topik 14 ralat kat sini. September, topik 14. September topik 14, Oktober topik 15 dan Okey, dan kita akan habiskan insya-Allah dalam bulan Oktober nah. Okey. Okey, untuk akhir sekali cikgu akan ceritakan tentang format pentaksiran untuk kertas biologi. Ini secara ringkas sajalah. Kamu akan menghadapi 3 kertas biologi. Kertas-kertas tersebut ditandakan dengan kod 4451/1 untuk kertas 1, 4551/2 untuk kertas 2 dan 4551/3 untuk kertas 3. Jenis instrumennya, kalau untuk kertas 1 dan 2 adalah ujian bertulis, manakala kertas ketiga ialah ujian amali. Okey, kalau tengok kat sini, kertas 1 ni ujian soalan objektif, aneka pilihan dan gabungan, terdiri pada 40 markah. Kamu tanda pada borang OMR dan masanya ialah 1 jam 15 minit sahaja. Ini semua objektif 40 soalan. Jawab dalam masa 1 jam 15 minit. Untuk kertas 2, ujian bertulis juga, tapi ni kita ada bahagian A, B dan C nah. Ini soalan esei dan struktur lah. Okey, bahagian A struktur, bahagian B respon terbuka dan bahagian C juga B respon terhad dan C respon terbuka. Untuk bahagian A 60 markah, B 20 markah dan C 20 markah. Bahagian A tu jawab semua soalan, bahagian B 2 jawab 1 dan bahagian C jawablah dia 1 soalan sahaja. Total markah dia ialah 100 markah. Dan bahagian A tu soalan struktur lah, kamu tulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Untuk bahagian B dan C tu kena buat dalam exam pad lah. Kalau waktu SPM nanti dia akan provide dekat kamu lah. Untuk soal peperiksaan di sekolah macam biasa kena exam pad sendiri. Masanya 2 jam 30 minit. Untuk kertas 3 ujian amali, kalau dulu ujian amali ni dibuat secara bertulis, tapi kali ni secara hands on. Kamu ada nanti periksa amali betul-betul lah. Maksudnya kamu kena buat eksperimen on the spot tu, ada pengawas jaga apa semua. Dan kamu kena buat laporan on the spot macam tu lah. Dan kita tengok kat situ, item dia berstruktur, sama juga macam kamu buat report tu lah. Bila kamu buat eksperimen tu, lepas tu kamu kena dapatkan hasil eksperimen kamu dan kemudian kamu kena buat report dan jawab sedikit soalan. Itu sajalah. So 15 markah untuk setiap item, ada 3 item dan ditulis pada ruang kertas soalan. Dan tengok kat situ tempoh ujian, sesi merancang 5 minit diberi untuk setiap item dan masa menjawab setiap item ialah 40 minit nah. Jadi insya-Allah kalau kamu ikut waktu kelas amali, waktu eksperimen di kelas dengan baik, kamu faham konsep apa yang kamu nak buat, tak ada masalah. InsyaAllah kamu akan boleh jawab kertas 3 dengan cemerlangnya. Jadi setakat tu saja video kali ini. Cikgu harap kita dapat sama-sama usaha yang terbaik untuk dapat pencapaian cemerlang dalam biologi. So, jumpa lagi dalam next kelas online. Terima kasih. Assalamualaikum.